Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail. Qalu ya zal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para tetamu rumah Allah yang dimuliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dilimpahi rahmat Ilahi. Pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk kewajiban membayar cukai, tanggungjawab bersama. Kestabilan ekonomi negara dan memelihara harta awam merupakan maqasid syariah yang dituntut, dan tugas mencapainya merupakan tanggungjawab bersama yang perlu dipikul oleh setiap rakyat. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan yang amat penting bagi sesebuah negara. Hasil daripada cukai digunakan oleh kerajaan untuk belanja, mengurus dan membangunkan negara. Kerajaan juga membelanjakan hasil daripada cukai untuk membiayai perbelanjaan bagi tujuan keselamatan negara dan rakyat. Pembangunan prasarana seperti membina jalan raya, perpalitan jambatan, hospital dan sekolah, menyediakan perkhidmatan sosial seperti perubatan, kesihatan, pendidikan dan kebajikan, serta untuk tujuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dalam Islam, istilah cukai mempunyai persamaan dengan lafaz al-kharaj yang membawa maksud perolehan yang diambil daripada harta atau pendapatan seseorang. Pendapatan harta awam, sewaan, perolehan daripada orang perseorangan atau tanah juga membawa maksud kadar-kadar tertentu yang dikenakan. Pada asalnya, sebahagian besar konsep al-kharaj merupakan merujuk kepada cukai tanah. Kemudiannya digunakan pakai sehingga membawa kepada kewujudan pelbagai jenis cukai. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 94 yang khatib telah bacakan pada permulaan khutbah bermaksud. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerusakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu, yakni dari hasil pendapatan kami, dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dan mereka. Imam Al-Sarkani menjelaskan bahawa maksud al-kharaj dalam ayat tersebut adalah daripada hasil pendapatan kami. Ayat ini menjelaskan pemimpin diharuskan mengumpulkan sumber pendapatan negara, yaitu cukai, bagi memelihara kepentingan negara dan rakyat. Jemaah yang dimuliakan, khutbah pada hari ini menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang bersempena sambutan Hari Kastam Sedunia yang ke-42 yang
disambut pada 26 Januari. Iba juga mengajak jemaah untuk memberikan perhatian dan memberikan sokongan terhadap usaha-usaha Jabatan Kastam memungut cukai untuk menambahkan hasil negara. Jabatan Kastam Diraja Malaysia bertanggungjawab sebagai pentagih cukai tidak langsung di negara ini. Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga tidak hanya bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang, akan tetapi turut berperanan untuk membantu meningkatkan kefahaman masyarakat akan tujuan baik di sebalik pemungutan cukai. Dengan harapan lebih ramai rakyat tampil ke hadapan untuk membantu menjayakan tugas-tugas Jabatan Kastam Diraja. Di samping meningkatkan kesedaran rakyat agar secara sukarela mematuhi peraturan cukai dan bersedia membayar cukai secara jujur dan ikhlas. Kewajiban membayar cukai merupakan tanggungjawab bersama untuk membolehkan hasil negara ditingkatkan. Negara yang berjaya beroleh hasil yang lebih tinggi akan mempunyai dana yang lebih besar untuk dibelanjakan bagi tujuan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Dengan dana yang lebih besar, negara dapat menambahkan kemudahan-kemudahan perubatan, kesehatan, pendidikan, pengangkutan, perhubungan, perumahan dan pelbagai lagi yang sangat rakyat perlukan. Rakyat yang setia, rakyat yang sayang dan rakyat yang patriotik terhadap negaranya akan memenuhi tanggungjawab menuntaskan cukai, mengemukakan perakuan barangan bercukai secara palsu untuk mengelak daripada dikenakan cukai, bukan saja merupakan perbuatan keji bersifat mengkhianati negara dan rakyat, malah telah melakukan dosa kerana gagal mematuhi tuntutan fardu kifayah, malah tuntutan fardu ain terhadap rezeki yang Allah kurniakan kepada seseorang. Difatwakan oleh Dar al-Ifta al-Misriyah, perbuatan mengelak daripada membayar cukai menurut yang sewajibnya dengan memberikan maklumat palsu berkenaan pendapatan sebenar menyamai perbuatan berdusta, perbuatan yang merupakan salah satu dosa di sisi syara. Menurut sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Bukhari, "Innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaba." Yang maksudnya, manakala kedustaan membawa kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan membawa kepada neraka, sesungguhnya tidaklah seseorang itu melazimkan dirinya dengan kedustaan, melainkan dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadirin rahimakumullah, Jabatan Kastam Diraja Malaysia mempunyai tanggungjawab yang amat penting sebagai barisan pertama negara memerangi kegiatan penyeludupan. Penyeludupan menyebabkan negara hilang pendapatan melalui cukai, bermakna hasil negara berkurangan, yang pastinya menjejaskan keupayaan negara untuk membelanjakan dana bagi kebajikan rakyat. Malah kekurangan dana kerajaan untuk memberi kesan negatif kepada usaha-usaha penguasaan undang-undang untuk memeliharakan keselamatan negara dan keselamatan rakyat. Mimbar mengajak sidang jemaah untuk menghayati intipati khutbah agar menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Antaranya, yang pertama, kita dituntut tidak mendiamkan diri terhadap kemungkaran atau perbuatan maksiat. Kerana tugas amar ma'ruf nahi munkar diwajibkan kepada setiap insan yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Allah akan menurunkan azab jika kita memilih bersikap berdiam diri
asal perkara mungkar seperti peringatan yang terkandung dalam sabda Rasulullah SAW. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahullah minhu bi'iqab. Bermaksud, tidakkah kemaksiatan yang dilakukan oleh suatu kaum, kemudian mereka, yakni sebahagian daripada mereka, mampu untuk mengubahnya, tetapi mereka tidak berbuat demikian, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan timpakan keseluruhan kaum tersebut dengan azab. Hadis riwayat Ahmad. Intipati yang kedua, kewajiban membayar cukai merupakan tanggungjawab semua rakyat. Haram hukumnya perbuatan tidak membayar cukai atau membayar cukai secara mengelak dengan tidak mengikut perkiraan yang betul dan tepat. Hayatilah firman Allah menerusi surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.